Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, insya-Allah malam ni kita teruskan kongsian kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita bersama dengan Sayyiduna Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ialah satu nama yang tidak asing bagi kita kerana beliau sering disebutkan namanya dalam kitab-kitab sirah apabila berbicara tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terawal di kota Mekah. Mari kita lihat siapakah atau apakah kepribadian Sayyidina Zaid bin Harithah. Pada suatu hari, ibunya yang bernama Su'da bintu Tha'labah keluar dari rumahnya menziarahi kampung asalnya yang dihuni oleh Bani Ma'an. Bersama dengannya anaknya yang masih kecil ketika itu berumur 8 tahun. Anak itu ialah Zaid bin Harithah. Hampir sahaja si ibu dan anak ini sampai ke kampung Bani Ma'an, tiba-tiba sekumpulan pasukan tentera berkuda daripada Bani Al-Qain menyerang perkampungan itu, lalu merampas semua harta-harta penduduknya dan mengheret binatang-binatang ternakan, kambing, unta dan sebagainya, dan mereka menawan atau mengambil bersama mereka kanak-kanak untuk dijadikan sebagai hamba dan dijual di pasar yang ada di Mekah ketika itu, iaitulah pasar Ukkaz. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah halnya jahiliyah. Satu kampung bila dia memiliki kekuatan ramai prajuritnya, ramai anak mudanya, mereka akan mula menyerang kampung lain. Kampung yang diserang itu pada satu masa pula, bila dia dah ada pula kekuatan, dia akan serang pula kampung yang pernah menyerangnya. Itulah jahiliyah. Maka kerana itu tak ada siapa duk nak menyalahi atau marah siapa-siapa. Pakat-pakat berjaga-jaga dan redalah kalau apa-apa yang menimpa mereka. Maka dalam kalangan kanak-kanak yang ditawan itu adalah Zaid bin Harithah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mereka membawanya ke Mekah dan dipasarkan atau dijual di Suq Ukkaz. Ketika itu ada seorang di kalangan orang kaya Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini anak menakan kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Dia membeli Zaid bin Harithah dengan harga 400 dirham. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan dibeli bersamanya ramai kanak-kanak yang lain untuk dijadikan sebagai hamba. Dibawa anak-anak ini masuk ke dalam kota Mekah, yang Ukkaz berdekatan dengan Mekah, dibawa masuk ke dalam kota Mekah. Ketika Sayyidatuna Khadijah mengetahui kedatangan anak saudaranya iaitu Hakim, dia pun datang menziarahi atau dia berkunjung ke rumah Hakim, menziarahinya kerana lama tidak bersua muka. Ketika disampai di rumah Hakim, tiba-tiba Hakim berkata, "Ya Ammah, wahai ibu saudaraku, aku telah membeli ramai di kalangan kanak-kanak untuk dijadikan hamba sahaya. Maka pilihlah mana satu yang kamu suka, ia hadiah kepada kamu." Masya Allah. Tu
jahiliyah. Pada ketika itu hadiah mereka adalah manusia. Lalu Sayyidatuna Khadijah melihat kepada semua kanak-kanak yang ada. Satu persatu wajah anak-anak itu ditenungnya sehingga matanya tertacap tepat pada wajah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Lalu dipilih Zaid bin Harithah kerana kelihatan wajahnya yang berseri-seri, matanya yang bersinar, dan dia meyakini bahawa budak ini adalah seorang budak yang pandai. Kemudian selepas itu Sayyidatuna Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW. Maknanya Sayyidatuna Khadijah dapat Zaid bin Harithah sebelum mengahwini Nabi SAW. Selepas Nabi mengahwininya, maka Sayyidatuna Khadijah ingin menghadiahkan sesuatu kepada Nabi. Ni masa ni Nabi masih muda, umur 25 tahun. Masih jauh umur kenabian itu. Lalu dia nak hadiahkan sesuatu yang boleh menggembirakan Nabi, maka dihadiahkan kepada Nabi SAW di antara hambanya yang sangat dia suka, yang dia sayang, itulah Zaid bin Harithah. Dan umpan dirahmati Allah. Lalu Zaid bin Harithah membesar di rumah Nabi SAW sebagai seorang budak yang sangat beruntung. Bukanlah sebagai hamba yang dipaksa, yang dikerah, disusah, dipayahkan, dibebankan dengan pelbagai tugas-tugas yang berat, seperti mana halnya hamba-hamba sahaya yang lain. Apatah lagi kerana Nabi SAW tak dikurniakan anak lelaki yang membesar, maknanya dapat anak lelaki namun mati ketika kecil, maka Zaid bin Harithah mengambil tempat yang besar dalam hati Nabi SAW, seolah-olah dia adalah anak Nabi SAW. Adapun si ibu yang kehilangan anaknya dalam peristiwa serangan itu dan ibunya terselamat, setiap hari menangis mengenangkan nasib anaknya. Adakah dia masih hidup atau sudah mati? Adakah jika dia dijual, tuannya orang yang baik atau orang yang kejam? Adakah dia dijaga dengan baik atau diperlakukan dengan begitu buruk? Setiap hari dia menangis dan tak pernah tenang hatinya terhadap kehilangan anaknya Zaid. Begitu juga ayahnya, sehingga ayahnya bersyair. Dalam mengenangkan Zaid ini, ayah ni sehingga menggubah syair. Kata si ayah, setiap kali dia teringat kepada anak, setiap kali dia bertemu dengan rombongan yang datang daripada pelbagai tempat, dia akan tanya, jumpa tak Zaid? Kenal tak Zaid? Adakah kamu lihat Zaid? Dengan siapa dia duduk? Jika jawapannya tidak tahu atau tidak lihat, tak kenal, maka dia akan mensyairkan rangkap-rangkap syair ini. Katanya, bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al, ahiyyun fayurja am ata dunahu al-ajal, fawallahi ma adri wa inni lasailun, aghalaka ba'di as-sahlu am ghalaka al-jabal. Aku menangis ke atas kehilangan Zaid dan aku tidak tahu sehingga hari ini apa yang sedang dia lakukan. Adakah dia masih hidup lalu diharapkan dia pulang atau ajal telah menemuinya? Demi Allah, aku tidak tahu. Sesungguhnya aku tertanya-tanya, adakah yang mengambilnya itu orang yang menetap di dataran atau yang menetap di puncak bukit? Tudzakkirunihi asy-syamsu 'inda tulu'iha wa ta'ridu dzikrahu idza gharbuha afal. Sa'umilu nassal 'isi fil ardi jahidan wa la as'amu at-tatwa fa am tas'amal ibil. Hayati aw ta'ti 'alayya maniyati fa kullu imri'in fa in wa in gharrahu al-amal fa kullu imri'in fanin wa in gharrahu al-amal. Setiap hari matahari yang terbit dan tenggelam mengingatkanku kepada Zaid dan mengembalikan kenangan-kenangan yang lama dahulu.
Aku akan berusaha mencarinya di pelosok bumi ini, dan aku tidak akan pernah bosan dan jemu untuk pusing di sekitarnya, atau walaupun sehingga unta yang aku tunggangi merasa jemu. Hidup atau mati, maka aku akan mencarinya. Setiap orang akan binasa walaupun cita-citanya masih belum tercapai. Maknanya ialah seorang ayah yang sangat sayang kepada anak. Anak pula yang sedang membesar, tiba-tiba hilang dibawa entah ke mana. Hajatnya sangat besar. Pada satu musim haji, sekumpulan daripada kabilah ayahnya pergi menunaikan haji di Baitillahil Haram. Haji zaman mereka lah, cara mereka dulu. Ketika mereka sedang tawaf sekitar Baitul Haram, tiba-tiba mereka terserempak dengan Zaid. Wajhan biwajhin, maknanya menghadap muka dengan muka. Tentulah mereka sangat kenal dengan Zaid, dan Zaid juga kenal dengan mereka. Lalu mereka bertanya kepada Zaid, dan Zaid juga bertanya kepada mereka. Tanya mereka, Zaid, macam mana boleh sampai sini? Duduk dengan siapa? Maknanya cerita, tanya. Zaid juga bertanya tentang ayahnya, tentang ibunya. Setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji mereka, mereka pun pulang ke kampung halaman mereka. Lantas mereka memberitahu kepada ayah Zaid yang bernama Harithah tentang apa yang mereka jumpa dalam ibadah haji yang mereka lakukan. Tuan-tuan numpan dirahmati Allah. Kenapa mereka tak bawa pulang Zaid terus sahaja ke rumah? Kerana pertama, mereka dalam keadaan haji. Haji ya ada syarat-syarat yang mereka pegang. Walaupun baik kebanyakannya telah diubah. Bukan lagi seperti asal yang ditinggalkan oleh Nabi Yuna Ibrahim AS. Campur aduk dengan cara atau masyarakat jahiliyah ketika itu. Yang kedua, Zaid telah dimiliki. Maka menjadi undang-undang masyarakat jahiliyah, sesiapa yang dimiliki sebagai hamba, untuk mendapatkannya haruslah ditebus dengan bayaran berdasarkan apa yang disebut oleh tuan kepada hamba itu. Lalu, tanpa berlengah, Harithah mempersiapkan tunggangannya, membawa bersamanya harta yang banyak untuk dia tebus anaknya yang sangat dia sayang. Dan dia membawa bersamanya saudaranya yang bernama Ka'ab. Mereka berdua bertolak sehingga sampai ke Mekah. Bila sampai sahaja ke Mekah, maka terus bertemu dengan Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata mereka, ya bna Abdillah, ya bna Abdil Muttalib. Ini halnya orang Arab, mereka akan nisbahkan sehingga kepada datuk. Apatah lagi jika datuk itu atau nenek moyang adalah orang yang hebat. Maka Abdul Muttalib orang yang sangat terkenal kerana dia adalah penghulu Quraisy. Apatah lagi dia punya pendirian dia ketika berhadapan dengan Abrahah yang datang untuk meruntuhkan Kaabah. Dipanggilnya ya bna Abdul Muttalib. Panggilan yang memberi rasa kebanggaan. Antum jiranullah, kamu berjiran dengan Allah, yakni orang yang duduk di Mekah. Tafukkunal ani, kamu sentiasa membebaskan orang-orang yang ditawan. Wa tut'imunal ja'i, sentiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Wa tughithunal malhuf, dan sentiasa membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Maka kami datang kepadamu wahai Muhammad atas urusan anak kami yang ada bersama dengan engkau. Kami bawa bersama kami harta yang mampu untuk menebus anak kami dan kami boleh bawa pulang. Famnun alaina, berlemah lembutlah dengan kami, kasihilah kami dan berilah apa yang kami hajati wahai Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, wa man ibnukum alladhi ta'niyan, siapakah anak kamu yang kamu maksudkan ini? Kata mereka, ghulamuka Zaid bin Harithah, yang kami maksudkan ialah budak atau hamba kamu yang bernama Zaid bin Harithah. Kata Nabi SAW, beginilah
mahu tak jika aku tawarkan apa yang lebih baik berbanding dengan tebusan melalui duit. Maknanya kamu tak perlu tebus dia dengan membayar apa-apa pun kepadaku. Kata ayah kepada Zaid, apakah caranya? Tentulah kami mahu. Kata Nabi SAW, aku akan panggilnya duduk di hadapan kamu dan di hadapan aku. Lalu kamu berilah pilihan kepadanya. Sama ada dia nak kekal duduk dengan aku atau ikut kamu pulang ke kampung halaman kamu. Jika dia memilih kamu, maka dia menjadi milik kamu tanpa apa-apa bayaran. Dan jika dia memilih aku, maka akulah orang yang paling baik untuk menjaganya. Dan akulah orang yang dia pilih berdasarkan keinginannya, bukan apa-apa paksaan. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menyelesaikan masalah. Nabi boleh berkeras kerana apa? Itu adalah hamba Nabi SAW. Sistem ketika itu memberi hak begitu. Dan ayahnya boleh pulang dalam kesedihan, membawa semula harta mereka pulang ke rumah mereka tanpa dapat melakukan apa-apa. Atau Nabi mengambil sahaja wang yang dibawa lalu memberikan kepada mereka semula Zaid bin Harithah. Namun itu bukanlah satu cara yang terhormat bagi bangsawan di kalangan Quraisy. Nabi tawarkan sesuatu yang lebih baik. Dan kerana Nabi SAW juga sangat menyayangi Zaid ini, maka Nabi memberi pilihan. Jika dia memilih ayahnya, pulanglah bersama ayahnya. Dan jika dia memilih Nabi, dia akan terus kekal bersama Nabi SAW. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Sekali kita baca, tentulah secara logiknya, anak itu akan memilih si ayah. Ayah kandungnya. Siapa lagi yang lebih baik daripada ayah kandung sendiri? Seorang anak lelaki akan berbangga dengan ayahnya. Terpisah dalam keadaan yang tak diduga. Bukan memilih untuk keluar daripada rumah, meninggalkan kampung. Tapi dalam keterpaksaan, perpisahan yang sangat menakutkan. Diserang, lalu ditawan, dibawa ke pasar, dijual dan berpindah tiga milik. Daripada Hakim bin Hizam kepada Khadijah binti Khuwailid, kemudian kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa keputusannya? Kata si ayah, sangat hebat apa yang kamu cadangkan wahai Muhammad. Lalu Nabi pun panggil Zaid. Nabi bertanya, man hadzani? Siapakah dua orang lelaki ini? Kata Zaid, hadha abi Harithah bin Shurahil wa hadha ammi Ka'b. Dua orang ini, yang ini adalah ayahku Harithah dan ini adalah bapa saudaraku bernama Ka'b. Baik, kalau begitu wahai Zaid, aku beri kamu pilihan. In syi'ta madaita ma'ahuma. Jika kamu nak, kamu boleh pergi bersama mereka berdua. Pulanglah semula ke rumahmu. Wa in syi'ta aqamta ma'i. Dan jika kamu nak, kamu boleh terus tinggal bersama dengan aku. Faqala fi ghairi ibta'in wala taraddud. Terus dijawab oleh Zaid tadi, tanpa berlengah, tanpa memikirkan, tanpa kita kata teragak-agak. Katanya, bal uqimu ma'ak. Aku akan terus tinggal bersamamu. Faqala abuhu, waihaka ya Zaid, atakhtaru al-ubudiyyata ala abika wa ummik. Apa kena dengan kamu wahai Zaid? Kamu memilih untuk terus diperhambakan berbanding tinggal dengan ayahmu dan ibumu. Faqala, lihat apa kata Zaid. Inni ra'aitu min hadha ar-rajuli syai'an wa ma ana billadhi yufariquhu abadan. Aku lihat daripada orang ini, iaitu Muhammad, sesuatu yang sangat hebat dan aku sekali-kali tidak akan berpisah dengannya lagi. Allahu Akbar. Inilah persaksian orang yang tinggal dengan Nabi sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul lagi. Karena itu,
Nabi SAW sangat dipelihara, dijaga oleh Allah daripada terjebak dengan pangai-pangai sifat-sifat buruk yang menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy yang sentiasa menindas, menekan, bengis, keras dan kasar terhadap hamba mereka. Apatah lagi jika hamba sahaya mereka adalah kanak-kanak, orang yang masih muda. Lihatlah bagaimana seorang hamba ini rela untuk terus tinggal dengan tuannya, menolak kebebasan dan mengecapi nikmat harga dirinya dikembalikan semula sebagai orang merdeka. Nak duduk dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW melihat pendirian dan keputusan Zaid, maka dia pun pegang tangan Zaid, bawanya pergi ke hadapan Kaabah, diikuti oleh ayah dan juga bapa saudaranya. Dia berdiri berhadapan dengan Hajarul Aswad dan dia menyeru Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Nabi kalau panggil Quraisy, dia pun bakat mai. Sama ada sebelum jadi Nabi atau selepas, dalam duk berkeli pun, kalau Nabi panggil ya ma'syara Quraisy, bakat meneru mai. Masya Allah. Tarikan. Dan mereka tahu, tidaklah kata-kata Muhammad itu sia-sia. Cuma ada sesuatu dalam diri mereka yang menghalang untuk terus beriman dengan Nabi SAW pada ketika Nabi mengajak mereka kepada Islam. Ishhadu anna hadha bani yarithuni wa arithu. Dia kata, wahai Quraisy sekalian, bersaksilah bahawa budak ini adalah anakku, dia akan mewarisi aku kalau aku mati, dan aku akan mewarisinya kalau dia mati dahulu. Oh, satu pendirian yang pun besar dan berat. Nak jadikan hamba sebagai anak ni akan menimbulkan cakap-cakap yang tak senang didengar. Tapi Nabi SAW nak hapuskan rasa sangsi, bimbang yang ada dalam hati Harithah dan saudaranya Ka'ab, maka Nabi SAW memerdekakan Zaid dan menjadikannya sebagai anak, bahkan sehinggalah akhirnya dipanggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad, tidak lagi Zaid bin Harithah. Maka mendengar sahaja apa yang Nabi sebut dan melihat kepada reaksi Quraisy yang gembira, seronok, bahkan mengucapkan tahniah kepada Nabi SAW, Harithah menjadi tenang. Begitu juga bapa saudaranya Ka'ab, mereka sangat redha dan akhirnya mereka tinggalkan Zaid dengan Nabi SAW. Pulang mereka berdua ke kampung mereka dalam keadaan jiwa yang tenang, hati yang lapang dan fikiran mereka yang hilang daripada keserabutan, hilang sudah rasa sedih dan rindu mereka terhadap anak mereka. Maka semenjak itu Zaid ke mana sahaja dia pergi akan dipanggil Zaid bin Muhammad. Sehinggalah apabila Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, turun ayat Al-Quran membatalkan menjadikan anak orang lain sebagai anak dengan dibinkan kepada dia. Boleh hukumnya mengambil anak angkat, tapi kekal anak itu dibin kepada ayahnya yang asal. Ayahnya, ayah kandungnya. Jika seorang itu bernama Ahmad, ayahnya Muhammad, lalu Ahmad ini diambil atau dipelihara oleh seorang yang bernama Ali, contohnya, maka tak boleh ditukar Ahmad bin Ali, kekal Ahmad bin Muhammad, supaya terjaga keturunan, tidak bercampur aduk. Ud'uhum li'abaihim, kata Allah, panggillah mereka disandarkan kepada nama ayah-ayah mereka. Maka Nabi pun selepas itu menyebut semula atau mengingatkan orang ramai, memanggil Zaid sebagai Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah, tidaklah Zaid mengetahui apakah keuntungan yang bakal diperolehinya ketika dia memilih untuk terus berada dengan Nabi SAW, bukan pulang semula ke pangkuan keluarganya. Dan dia pun tak tahu adakah Muhammad ini akan menjadi seorang Nabi SAW. Bahkan, adakah masa hadapannya
dipenuhi dengan kemewahan, kekayaan, kerana berada dengan Nabi yang merupakan di kalangan bangsawan Quraisy daripada keturunan Abdul Muttalib, dan isteri Nabi iaitu Khadijah juga di kalangan bangsawan Quraisy yang sangat dihormati. Namun itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih bagi setiap nabi ada orang-orang rapat yang membantu mereka. Sama ada di kalangan anak-anak kecil, di kalangan wanita, lelaki yang dewasa, sama ada orang-orang dewasa itu di kalangan orang yang miskin, lemah, atau orang-orang yang hebat, besar, ada jawatan. Allah akan mempersiapkan orang-orang yang tertentu untuk melancarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ini menunjukkan bahawa Nabi lemah dalam berdakwah hingga perlu kepada pertolongan, tidak, tetapi sebagai logiknya, sebagai memudahkan urusan orang lain yang datang selepas Nabi untuk berdakwah, maka mereka ada petunjuk bahawa untuk berdakwah seseorang itu dia perlu kepada rakan, perlu kepada sokongan, perlu kepada dokongan orang lain, saling kukuh mengukuhkan. Dia tak boleh buat kerja solo. Dia tak boleh kira rondoi seorang-seorang, tak boleh. Mesti ada jamaah. Kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah." Hendaklah kamu duduk dengan sekumpulan orang, dengan satu jamaah, kerana Allah sentiasa membantu sekumpulan orang yang duduk berbincang, berpakat untuk melakukan kebaikan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sehingga tidaklah lama selepas berlakunya peristiwa pemilihan antara ayah sebenar dan ayah angkat, beberapa tahun sahaja selepas itu Allah mengutuskan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang penuh dengan hidayah dan kebenaran, diturunkan kepada Nabi ayat-ayat Al-Quran. Maka tentulah di kalangan yang terawal mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani apa sahaja yang dituturkan oleh lidahnya dan berbai'ah dengan segera memeluk Islam, adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah, jika Allah panjangkan umur kita, kita akan lihat bagaimana di antara keistimewaan yang diperolehi oleh Zaid yang tidak diperolehi oleh orang lain ataupun sikit sangat dikongsi oleh orang lain, adalah pertama, membesar dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat belum lagi Nabi itu menjadi Rasul, dan dia sudah merasai akhlak, perilaku yang sangat baik. Yang kedua, menjadi orang yang terawal memeluk Islam, kemudian menjadi di antara orang yang berasa nikmat walaupun disakiti, dicemuh, dihina oleh Quraisy kerana imannya kepada Allah yang Esa dan kerana bai'ahnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid menjadi penyimpan bagi rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilantik sebagai ketua ketika panglima ketika Nabi mengutus pasukan-pasukan tentera untuk berdakwah, dan salah seorang di kalangan orang-orang yang Nabi lantik untuk memangku Nabi semasa ketiadaan Nabi di Madinah ketika Nabi keluar berperang, berdakwah. Dan insya-Allah kita akan lihat bagaimana besarnya, tingginya, mendalamnya sayang dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid. Kita lihat mungkin ramai yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mencintai mereka secara umumnya. Namun secara khusus, cinta dibalas secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini sangat ajaib pada Zaid bin Harithah. Bahkan ketika Zaid bin Harithah mendapat anak nanti, maka anak itu juga adalah seperti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada kita tamat dengan Zaid, terus kita akan masuk kepada kisah anak kepada Zaid yang bernama Usamah
bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah kita ada sambungan yang kedua, bagaimana peristiwa apa yang berlaku selepas Zaid bin Harithah memeluk Islam dan bagaimana dia menjadi pendukung kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.